Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Pendidikan Islam tahun 2 bersama Ustazah. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk dalam bidang akidah iaitu sifat-sifat Allah. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenal 20 sifat-sifat Allah dan bukti-bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Cuba kita lihat alam sekeliling kita. Pernah atau tidak kita terfikir siapakah yang menciptakan matahari, langit, sungai, pelangi, lautan? Adakah tercipta dengan sendirinya? Tidak. Terciptanya alam semula jadi yang indah ini disebabkan adanya pencipta. Jadi siapakah pencipta alam semula jadi dan pencipta kita semua jika bukan Allah? Maka hari ini kita akan mengenal lagi Allah dengan lebih mendalam. Sebelum kita memula, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Sifat 20 Allah ini. Ada 20 sifat-sifat Allah yang wajib kita imani. Yang pertama, wujud. Cuba sebut sama-sama Ustazah. Wujud. Wujud. Wujud itu bermaksud ada. Adanya Allah itu bukan bermaksud ada yang menciptakan Allah. Tetapi Allah itu wujud dengan sendirinya. Berbeza dengan manusia. Manusia Allah yang ciptakan. Okey. Yang kedua, kita lihat pula yang kedua. Sifat Allah yang kedua ialah qidam. Qidam ini bermaksud sedia ada. Sifat Allah qidam ini menandakan Allah sebagai pencipta lebih dahulu ada daripada seluruh alam yang Allah ciptakan. Seterusnya, yang ketiga ialah sifat baqa'. Apa itu baqa'? Baqa' itu kekal. Sifat Allah itu kekal, berbeza dengan manusia dan makhluk yang akan rosak atau binasa, dan manusia tidak kekal lama. Manusia akan meninggal dan manakala Allah kekal selamanya. Kita teruskan lagi dengan sifat Allah yang keempat iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis yang bermaksud bersalahan dengan yang baharu. Yang kelima ialah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih bermaksud berdiri dengan sendirinya. Allah tidak memerlukan bantuan daripada sesiapa pun. Allah boleh melakukan sendiri. Berbeza dengan kita sebagai makhluk Allah, tidak boleh berdiri dengan sendirinya dan memerlukan bantuan. Seterusnya, mari kita lihat sifat Allah yang keenam ialah wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah yang bermaksud Esa. Esa itu ialah tunggal atau satu. Allah itu satu. Yang ketujuh, sifat Allah kudrah. Kudrah. Kudrah ialah Allah Maha berkuasa.
Kekuasaan Allah adalah mutlak, tiada batasnya, tak ada kelemahan. Okey, yang ke-8, iradah. Iradah. Apa maksud iradah? Iradah ialah Allah berkehendak. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mahukan, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi bila Allah takdirkan, contohnya peristiwa banjir. Allah kata kun fayakun, maka terjadilah banjir tersebut. Berbeza dengan kita sebagai manusia, walaupun ada kehendak, jika Allah tidak izinkan, perkara itu tidak akan terjadi. Sifat Allah yang ke-9 ialah ilmun. Ilmun yang bermaksud mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuklah apa yang kita lakukan secara tersembunyi. Kita teruskan lagi ke sifat Allah yang ke-10, iaitu Hayyun. Hayyun yang bermaksud hidup. Tidak ada yang menghidupkan Allah melainkan zatnya sendiri, kerana Allah itu maha sempurna. Berbeza dengan kita, Allah yang menghidupkan kita. Jadi kita perlulah bersyukur kerana Allah bagi kita hidup di dunia ini. Okey, kita teruskan lagi sifat Allah yang ke-11, iaitu Sam'un. Sam'un yang bermaksud mendengar. Pendengaran Allah berbeza dengan pendengaran makhluk. Allah Maha mendengar suara yang kuat mahupun suara yang sangat perlahan. Contohnya, sekiranya kamu berbisik di dalam hati, Allah juga boleh dengar. Sifat Allah yang seterusnya ialah basar. Basar. Maksud basar ialah melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu di alam semesta ini dan penglihatan Allah itu tidak terbatas. Jadi, apa yang kita lakukan walaupun secara tersembunyi, walaupun kita menyorok di dalam gua yang gelap, waktu malam sekalipun, Allah Maha melihat. Okey, seterusnya sifat Allah yang ke-13, kalam. Kalam. Kalam ini bermaksud berkata-kata. Perbicaraan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak menggunakan alat untuk berkata-kata seperti mana manusia yang memerlukan lidah untuk berkata-kata. Kata-kata Allah semua terdapat di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Allah yang seterusnya, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran yang bermaksud keadaannya berkuasa. Allah sangat berkuasa terhadap seluruh makhluk dan ciptaannya. Kita lihat yang ke-15, kaunuhu muridan. Sifat Allah kaunuhu muridan bermaksud keadaannya berkehendak. Allah mengkehendaki dan menentukan segala sesuatu. Okey, baiklah, kita teruskan lagi sifat Allah yang ke-16, iaitu kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman bermaksud keadaan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi, malahan yang belum terjadi. Semuanya tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Okey, sifat Allah yang ke-17, kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Keadaannya hidup. Keadaan Allah itu hidup. Allah sifat zat yang hidup. Allah tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Okey, ke-18, kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Keadaan Allah itu mendengar. Allah mendengar kata-kata manusia dan doa hamba-hambanya. Seterusnya kita lihat sifat Allah yang ke-19, kaunuhu basiron. Kaunuhu basiron. Keadaan Allah melihat. Keadaan Allah melihat terhadap tiap-tiap sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Allah tidak memerlukan alat untuk melihat. Berbeza dengan manusia,
Manusia memerlukan mata untuk melihat. Kemudian kita lihat sifat Allah yang terakhir iaitu kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman yang bermaksud keadaannya berkata-kata. Allah itu tidak bisu. Allah berbicara menerusi ayat-ayat Al-Quran. Okey, apabila kita sudah pun tahu satu persatu 20 sifat-sifat Allah, kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan semua sifat-sifat Allah. Okey, sekarang kita lihat pula bukti-bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Apabila kita beriman dengan 20 sifat-sifat Allah, kita pasti tidak akan merosakkan harta benda awam. Kerana kita yakin Allah itu maha berkuasa. Bila kita tahu Allah itu maha berkuasa, kita akan menghargai semua harta benda sekeliling kita, walaupun harta benda awam itu manusia yang ciptakan. Kita tidak akan sewenang-wenangnya merosakkannya. Okey. Apabila kita beriman dengan sifat-sifat Allah, kita akan sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Kerana kita yakin Allah itu sifatnya maha berkehendak. Allah berkata kun fayakun, maka terjadilah. Jadi kita akan sentiasa redha dan sabar dengan ketentuan Allah. Allah itu maha penyayang. Dia tahu apa yang terbaik buat hamba-Nya. Seterusnya, bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah ialah kita tidak akan menipu. Contohnya, kita tidak akan menipu ibu dan ayah, kita tidak akan menipu guru-guru, kita tidak akan menipu ustazah kerana kita yakin dengan sifat Allah yang maha mengetahui, Allah tahu segala-galanya. Okey. Yang terakhir, apabila kita beriman dengan sifat-sifat Allah, kita tidak akan melakukan kejahatan kerana kita yakin Allah itu maha melihat. Jadi dengan beriman dengan kesemua sifat-sifat Allah menjadikan kita orang yang berdisiplin dan berakhlak mulia. InsyaAllah Ustazah harap anak-anak murid Ustazah dapat manfaat daripada tajuk kita belajar hari ini sehingga kita berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.